Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini sekali lagi kita bertemu dalam PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 5 dan pada hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa iaitu kata terbitan. Tema hari ini ialah tema 2 iaitu tema sukan dan rekreasi dan tajuknya ialah sama tetapi tidak serupa. Di SKP hari ini lah SK kita ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang dan SP hari ini ialah 5.1.2 iaitu mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks. Dan objektif kita pada hari ini ialah pertama, murid dapat mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 contoh kata terbitan dalam petikan. Dan objektif kedua ialah murid dapat menggunakan kata terbitan dengan betul mengikut konteks. Baiklah murid-murid, sebagai set induksi, cikgu mahu kamu cuba mengenal pasti kata-kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Sambil cikgu baca petikan ini, cikgu mahu kamu mengenal pasti kata-kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Kemunculan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu menunjukkan perkembangan yang semakin pesat dalam bidang pendidikan di negara ini. Pendidikan merupakan satu usaha dan proses yang penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal dan kerohanian. Pendidikan di negara ini sering dikaitkan dengan penghasilan modal insan gemilang yang amat diperlukan dalam pelbagai sektor. Insan yang gemilang dianggap sebagai golongan cemerlang yang dapat membawa perubahan serta memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Baiklah, marilah kita senaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Yang pertama ialah perkataan, kemunculan, kedua kecemerlangan, ketiga menunjukkan, seterusnya perkembangan, pendidikan, merupakan, melahirkan, seimbang, kerohanian, dikaitkan, penghasilan, gemilang, diperlukan, dianggap, golongan, cemerlang, membawa, perubahan, memberikan, dan yang terakhir ialah sumbangan. Baik, kata-kata terbitan ini cikgu telah memberikan warna ya. Jadi kalau kita lihat warna ini ada 4 warna yang cikgu gunakan. Jadi cikgu mahu cuba kamu kenal pasti apakah jenis kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Baik, yang pertama cuba kita melihat perkataan yang berwarna merah iaitu seimbang, dianggap dan membawa. Jadi apakah jenis imbuhan yang terdapat pada perkataan ini? Ya, imbuhannya ialah imbuhan awalan ya. Seterusnya cuba murid-murid lihat perkataan yang berwarna kuning iaitu perkataan yang paling banyak dalam petikan ini. Seperti kemunculan, menunjukkan, penghasilan, dikaitkan. Berdasarkan pengetahuan murid-murid, apakah jenis imbuhan untuk perkataan yang berwarna kuning ini? Ya,
jenis imbuhannya ialah imbuhan apitan. Iaitu imbuhan itu ada di hadapan dan ada di belakang. Seterusnya, mari kita melihat perkataan yang berwarna hijau, iaitu golongan dan sumbangan. Apakah jenis imbuhan bagi perkataan ini? Ya, iaitu imbuhan akhiran. Bagaimana pula perkataan yang berwarna ungu, gemilang dan cemerlang? Apa dia? Ya, imbuhan sisipan, iaitu imbuhan EM, gemilang, iaitu kata dasarnya ialah gilang, ya. Sama juga dengan cemerlang, juga imbuhannya ialah EM, iaitu daripada kata dasar cerlang, ya. Cemerlang. Jadi terdapat 4 jenis imbuhan yang terdapat dalam petikan ini. Berdasarkan set induksi itu tadi, bolehlah kita mentakrifkan apa itu kata terbitan. Kata terbitan bermaksud bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Dan terdapat 4 jenis imbuhan. Yang pertama ialah imbuhan awalan, contohnya ber, be, meng, men, ter, se, dan di. Seterusnya, imbuhan akhiran, contohnya in, an, i, kan. Seterusnya ialah imbuhan apitan, seperti di, i, me, kan, ke, an. Dan akhir sekali ialah imbuhan sisipan, contohnya sisipan er, em, el, dan in. Di mana sisipan ini disisipkan pada celah-celah perkataan ataupun celah kata dasar. Setelah murid mengetahui apa itu takrif kata terbitan dan jenis-jenisnya, sekarang cikgu hendak kau mengenal pasti dan menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan di bawah mengikut jenisnya. Petikan ini cikgu ambil daripada buku teks pada halaman 19. Cikgu bacakan petikan ini dan cuba kamu kenal pasti kata-kata terbitan yang terdapat dalam petikan ini. Bola yang meleret. Bowling padang merupakan sukan yang digemari di negara-negara Commonwealth. Permainan ini memerlukan beberapa biji bola besi asimetri yang dipanggil ball. Bola kayu kecil berwarna putih atau kuning yang dinamakan jet, pita pengukur dan tikar. Gelanggang bowling padang dikenali sebagai green. Terdapat 3 jenis gelanggang, iaitu gelanggang yang ditanam dengan rumput asli, diliputi rumput tiruan dan dihampari karpet. Gelanggang rumput asli dan rumput tiruan berada di kawasan luar, manakala gelanggang berkarpet berada di dalam dewan. Gelanggang luar dikelilingi parit yang mengandungi pasir halus dan tebingnya diperbuat daripada kayu atau konkrit serta dilapik dengan karpet atau getah supaya tidak memberikan lantunan yang kuat. Bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Bagi acara perseorangan dan berpasangan, pemain akan menggunakan 4 biji ball. Masing-masing 3 biji dan 2 biji ball bagi acara bertiga dan berempat. Teknik permainan ini adalah dengan mendekatkan
bola asimetri ke arah sebiji bola yang lebih kecil secara liretan. Pemain perlu meletakkan sebelah kakinya di atas tikar sebelum memulakan permainan bagi membolehkan liretan yang dilakukan itu sah dan diterima. Dalam acara perseorangan, pemain akan mendapat 4 kali balingan bagi satu pusingan. Bola yang paling hampir dengan jack akan mendapat mata. Pemain perseorangan boleh mengumpul 4 mata maksimum dan 2 mata minimum. Pasukan dikira menang apabila memperoleh mata penamat 21 atau mana-mana yang terdahulu. Permainan ini memerlukan strategi dan fokus yang tinggi kerana bola akan bergerak serong. Melalui bowling padang, kecergasan badan dapat ditingkatkan kerana setiap deretan memerlukan banyak pergerakan fizikal. Sukan Commonwealth merupakan pentas gemilang bagi acara ini kerana bowling padang tidak dipertandingkan pada peringkat sukan Olimpik. Berdasarkan petikan tadi, cikgu mahu kamu menyelesaikan 5 kata terbitan menggunakan imbuhan awalan, 4 kata terbitan yang menggunakan imbuhan akhiran, 5 kata terbitan yang menggunakan imbuhan apitan, dan 2 kata terbitan yang menggunakan imbuhan sisipan. 5 minit senaraikanlah dalam jadual yang cikgu berikan ini ya. Latihan yang kedua, cikgu mahu murid-murid melengkapkan kata dasar yang bergaris dalam petikan di bawah dengan imbuhan yang betul ya. Jadi terdapat 15 kata dasar yang tidak berimbuhan yang murid-murid perlu berikan imbuhan yang sesuai dengan konteks petikan. Baik, cikgu bacakan petikan. Apabila anda mula pegang panah dan melepaskan anak panah yang pertama, sebenarnya anda telah laku satu acara yang telah pun mula sejak 20,000 tahun yang lalu. Para kaji sejarah mula dapat kesan aktiviti memanah apabila jumpa satu bukti lukis yang terdapat di Gua Lama di Spanyol. Lukisan ini dilukis kira-kira 8,000 tahun sebelum Masihi. Pada masa itu, aktiviti memanah digunakan untuk tujuan mencari bahan-bahan makan. Pada zaman Mesir kuno, kira-kira 350,000 tahun Masihi yang lalu, panah digunakan sebagai senjata dalam perang. Ukur alat pada zaman itu hampir tinggi dengan saiz fizikal mereka. Manakala anak panah buat daripada batu dan tembaga. Orang Tartar telah mencipta alat memanah yang diperbuat daripada kulit, tanduk dan kayu yang telah bengkok kira-kira di sekitar 1,800 tahun sebelum Masihi. Alat memanah dibuat agak pendek jika dibandingkan pada zaman Mesir kuno. Orang-orang Tartar juga kenal sebagai pahlawan yang ulung pada zaman itu. Murid-murid, letakkanlah imbuhan yang sesuai untuk perkataan yang cikgu tebalkan dan cikgu gariskan supaya menjadi wacana yang gramatis ya. Jawapan murid-murid boleh murid-murid isi dalam jadual yang cikgu berikan ini ya, ikut urutan. Apakah imbuhan yang sesuai untuk perkataan-perkataan ini untuk disesuaikan dengan wacana
dalam konteks petikan itu tadi. Cikgu berharap kamu telah pun memahami tugasan yang telah pun cikgu berikan dan dapat mengaplikasikan penggunaan kata terbitan yang betul dalam pelbagai konteks. Akhir kata, cikgu ucapkan selamat belajar. Kita berjumpa lagi dalam PDPR akan datang.